Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita di muka surat 75. Kata Musannif rahmatullahi alaih, mazhab Asy-Syafi'i al-ma'lum tidak dikira melainkan syaratnya akad. Mereka itu campur antara dua mazhab itu, maka apabila dipaham jadi tak kena kalau buat macam tu. Kata dia al-ma'lum itu semacamlah dengan akad. Hai, saya boleh ingat macam mana dia boleh bayang macam mana apa dia bila dia kabur itu. Hai, takkanlah al-ma'lum itu semacam dengan akad. Macam manakah faham begitu? Kerana akad itu ijab dan qabul. Cuba faham banyak-banyak. Maka sebab inilah kata Syekhuna, mereka itu bengong. Apabila dia jadi bengong, maka dia naik marah. Maka dia kata kita salah, walhal yang sebenarnya dialah yang salahnya. Kerana dia tak ikut mazhab dan pula dia tak boleh bagi keterangan kata kita salah tu. Memang kelahi serupa macam kita lah pun. Baik, jadi apa yang dia nak sambung ni kalau ikut adalah kaedah yang disebut terdekat kita bicara mengenai, kata dia ada fahaman kaum muda membicarakan masalah qardi, masalah riba. Riba qardi yang dia kata mazhab Hanafi al-ma'lum kal masyrut, kata dia benda yang maklum adalah seperti mana masyrut, hendaklah dipahami ikut mazhab Syafi'i, tak boleh buat macam tu. Jadi kalau ikut dalam kaedah mazhab Syafi'i, kaedah yang ada dalam mazhab Hanafi tak boleh dipakai dalam kaedah mazhab Syafi'i. Baik, dia nak sebut ke situ. Cuma dia nak sebut prinsip aja. Apa dia tu panjang juga bahas masalah riba qardi tu. Kita baca balik. Kata dia mazhab Syafi'i al-ma'lum. Al-ma'lum ni bahasa Arab. Bahasa kita pun maklum jugalah. Al-ma'lum ni benda yang telah diketahui. Something yang being understood. Itu kan. Benda yang telah dipahamkan. Itu al-ma'lum. Bila soal tak dapat jawab, al-ma'lum lah, bodoh. Kan, macam tu kan. Soal istilah saya nak sebut maklum tu je. Kata dia al-ma'lum dalam kita dalam mazhab Syafi'i ni tidak dikira melainkan syaratnya akad. Mesti ada akad barulah dipakai dalam masalah asal bicara dia. Kalau buat riba, nak jadi riba tak riba ni dia bukan masalah maklum, ni masalah akad. Akad tu kaedah kita tu yang masalah mazhab Syafi'i. Akad benda besar dalam bab muamalah. Tak sah muamalah kalau kita dalam mazhab Syafi'i hanya dengan unjuk mengunjuk, angguk mengangguk. Walaupun angguk mengangguk tu ada maklum kan. Contoh macam al-ma'lum ni, cuma lani yang tu muamalah tu dipakai. Masalah hutang dia ada benda besar, khas muamalah jual beli yang kita pakai maklum macam mana? Maklum dengan akad. Kita pergi kedai, pergi DIY lah. Macam mana? Ten. RM45 5 hupang. 5 hupang ada 5 hupang. Tu satu hal kan, minta 5 hupang tu. Jadi kita macam tu lah muamalah kita. Apa dia? Al-ma'lum. Ni spesifik al-ma'lum. Dia kata kal masyrut, seperti mana benda yang disyaratkan. Apa syarat? Akad. Macam al-ma'lum tu macam akad. Macam itulah. Tu mazhab Hanafi ni, kaedah. Bukan mazhab kita. Mazhab kita macam mana? Akad ialah akad. Walaupun dah maklum, macam mana? Saya beli barang ni dengan sebanyak harga. Macam tu, saya jual sebanyak dengan harga tersebut. Sebanyak harga tu untuk bahasa mudah lah, sebutlah kalau nak sebut.
Kalau nak lagi detail, saya beli barang ni jumlahnya sekian. Akad tu akad lah. Jangan saya sebut kan, al-maklum kal masyrut. Kaedah kita jual beli, muamalat, munakahat sama. Dari sudut perlu akad tu. Kita dalam mazhab Syafi'i. Akad nikah memang kadang bertunang pun dah tahu kan main. Maklum tak main bertunang. Tu gigi jamu makan balik ke? Tu macam mana? Macam mana? Ada tak cerita kami ni sebelum tu dah makan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Juru cakap yang datang tu kan. Kadang-kadang tuan rumah bercakap lah. Pasal tengok tak bercakap pun macam tak ada kerti. Kawan lah bercakap tu. Kami ni tuan rumah ni nak tanya juga apa maksud rombongan datang dengan Muhammad ni. Macam tu lah kan. Padahal maklum tak maklum. Mari pun khabar siap dah majlis bertunang. Betul tak? Cakap apa? Kena ada lafaz lah. Melafaz kan. Untuk kira bicara apa. Okey, ijab kabul sambung. Memang nak bagi kahwin dah. Isi borang apa semua macam ni siap dah. Wali apa semua ni gigi-gigi macam mana? Enggak contoh kan. Nampak kan? Al-maklum lah maksudnya. Patutnya kira tu ni tu boleh. Apa tak boleh? Dah kita dah al-maklum laisa al-masyhur. Maksudnya bukanlah al-maklum tu dia kal akad, macam akad. Akad ialah akad. Al-maklum tak cukup. Munakahat tu cari contoh munakahat, muamalat serupa kita dah mazhab Syafi'i. Bab riba dia ada satu khas lagi, antulah. Allahumma salli wa sallim ala. Baik. Jadi kalau dia menggunakan kaedah al-maklum ni macam akad, maka itu campur antara dua mazhab. Baik. Bila campur dua mazhab, sah tak sah muamalah? Campur dua mazhab ni kalau faham dengan kita tak salah pasal kita tak cukup kat tu. Cukup dari segi tak perlu akad dalam mazhab Hanafi, tapi tak sah dalam mengikut mazhab Syafi'i. Macam mana pun atas kaedah akad ni sah juga dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dalam jual beli yang tu sah, dia pun sah, masalah duit apa tak ada masalah. Cuma tak sah dalam kaedah kita. Tak sah dalam kaedah kita. Cuma dalam kaedah kita nak buat kaedah kita tapi nak pakai mazhab Hanafi, tapi nak kata sah dalam mazhab Syafi'i, tak betul. Memang tak betul kan? Itu saya sebut contoh buat apa kerja kursus tu, buat kerja kursus geografi tapi cerita sejarah dalam tu, hantar guru geografi. Macam mana? Buat lain. Kalau nak buat kerja kursus sejarah, hantar guru sejarah, tak ada apa, tak ada masalah lah. Tapi buat kerja kursus geografi, hantar kat guru buat kerja kursus maklumat sejarah, hantar guru geografi. Kena reject boleh? Faham saya cakap apa kan? Macam tu misal faham senang. Bagi cerita mazhab ni tak pernah dengar. Dia pelik itu. Kenapa pula tak sah? Kerja kursus pun boleh faham. Itulah kot kan. Pasal dia ada rukun syarat, dia term condition. Ini pun term condition dalam konteks kaedah nak beramal. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Okay, siap. Maka apabila dipaham tak jadi, tak kena kalau buat macam tu. Jadi kalau tak jadi tak sah, tak kena lah kalau buat macam tu atas kaedah mazhab Syafi'i. Kalau nak buat mazhab Hanafi, sebutlah saya jual beli ikut kaedah mazhab Hanafi. Al-masyrut kal ma'lum. Saya ngaji kat dengan teruk ni lah, antara dia bicara kalau nak ikut mazhab Syafi'i, sebut betul-betul saya beli barang ni dengan harga RM45 5 kupang dengan harga tersebut. Tersebut tu dia faham lah kan berapa kan. Saya jual dengan harga tersebut, dengan saya harga sebanyak duit. Itu bahasa-bahasa mudah, tak sebut angka, tak sebut RM45 5 kupang. Barang-barang tersebut dengan harga RM45 5 kupang. Contoh saya sebut tadi, kita saya jual dengan harga tersebut itu. Okey, boleh? Itu kalau saya Syafi'i. Kalau jangan macam ni, saya beli, saya jual. Beli apa? Jual apa tak sebut. Nak guna kaedah al-maklum kal masyrut. Maklum tu macam akad.
tak boleh. Akad sebut apa? Saya beli, saya jual. Beli apa, jual apa? Tak disebut dalam akad. Tak sah dalam mazhab Syafi'i. Pasal akad tak sempurna. Tak sah juga dalam mazhab Hanafi. Pasal apa? Pasal ada akad. Pasal ada akad, akad pun tak cukup. Tak cukup dalam mazhab Syafi'i punya, betul tak cukup syarat. Kalau nak buat, baik tak payah cakap langsung. Diam kan? Sah mengikut Hanafi. Dengan Syafi'i memang tak sah. Tapi sah mengikut Hanafi. Siapa? Al-ma'lum kalau masyurut. Masyurut tu apa? Akad. Maklum tu macam akad. Tin. Dia sebut RM45 dia mengubang. Terima kasih, datang lagi. Bukan akad tu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Al-ma'lum kan masyurut. Hanafi sah. Syafi'i tak sah. Jadi nak kata sah jugalah mazhab Hanafi kan. Tapi jangan kata mazhab Syafi'i sah. Tak betul. Pasal apa? Mazhab Syafi'i kena berubah akad. Akad tak sama dengan maklum. Maklum tak sama dengan akad. Okey, siap. Nak cerita hak tu je. Nak cerita hak tu. Pasal nak cerita kata dia, apabila faham kata tak jadi, tak kenalah kalau buat macam ni. Kata dia al-maklum itu semacamlah dengan akad. Itu yang dia nak kata. Hai, takkanlah al-maklum itu serupa dengan akad. Macam mana faham gitu? Mana boleh tu? Ini di persoalan ni tanah. Dalam atau mengikut kaedah mazhab Syafi'i. Maklum bukan akad. Akad ialah akad. Akad mesti ada ijab wal qabul. Dalam masalah jual beli. Kadang akad itu, akad ni dalam muamalah ijab qabul. Munakahan pun akad adalah ada ijab dan qabul. Ada lafaz untuk memperjadi dan ada penerimaan dia. Mesti ada. Cuba faham banyak-banyak. Maka sebab inilah kata Syekhuna. Syekhuna ni tok guru dia lah. Ni tok guru dia. Saya pun mengaji dengan dia. No, kami punya fikiran sama. Sama. Pasal format kami guru sama. Kata Syekhuna, guru kami. Mereka tu bengong. Cik bodoh kan. Kalau nak buat Hanafi terus lah. Janganlah buat Syafi'i tapi kata sah mengikut Syafi'i padahal dia buat tu adalah Hanafi. Okey. Maka apabila dia jadi bingung, bila dia bingung, tambahlah kita kata dia bingung, maka dia naik marah. Bila dia naik marah, maka dia kata kita salah. Dia buat apa ustaz ni? Cakap ni menyanggah fatwa. Padahal dia bingung. Bukan kita menyanggah fatwa, dia yang menyalahi mazhab. Betul ya? Betul ya? Kalau orang kata ni tu jangan kata mengaji cara berguru yang sama ni sampai ke atas sama prinsip. Sama. Saya pun tak pernah baca kitab ni kat dia. Saya tak pernah baca kat dia, silap terbalik. Dia tak pernah baca, saya pun tak pernah mengaji dengan dia kitab ni. Tapi bila baca macam mana? Sama. Pula tak. Siapa? Kita berguru dengan guru yang format dia sama. Sama. Kita bicara bab Wahabi pun ada benda yang dia cakap tu. Kita kadang mengaji dengan guru lain. Nampak dia? Sama siapa? Format guru yang sama. Dia masalah tak sama ni apa? Dia tak mengaji dengan cara kita berguru. Lain lah. Dia berguru dengan cara dia. Kalau pahaman muda ni, Wahabi ni pahaman Wahabi, lain lah dengan kita. Dia cara dia, kita cara kita. Apatah lagi memang yang tu memang kalau benda-benda yang asal kita sebut asal kita duk bercara pun banyak tentang istilah mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali je lah. Satu dia sebut tentu sikit. Kalau bab akidah kena tengok lah. Tambah benda telah diijma', benda tu salah. Yang ni dia sebut masalah ijma' ikut mazhab satu, dan ikut mazhab ada disiplin term and condition dia. Jadi tak boleh buat terms kita sendiri, condition kita sendiri. This is my condition. Who are you to make your own condition? Cakap mutih lah. Dia geram sikit cakap mutih lah. Siapa kita nak buat keputusan sendiri? Ini pendapat saya. Siapa engkau nak keluar pendapat? Satu kita duk sebut-sebut tu sah tak sah tu bukan pendapat kita pun. Kita belajar daripada kitab, kita boleh tunjuk kitab satu.
Dia kata boleh dia bawa kitab. Orang bermukim pun boleh jadi ahli mustautin, serupa macam orang mustautin sah, kata dia. Gini kaedah siapa? Kaedah siapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i kan, ni kau muktamad ke? Boleh dipakai ke? Boleh dikeluar fatwa, boleh dijawab dengan soalan macam tu ke? Kalau orang soal boleh ke jawab menggunakan pendapat tu? Jadi kita nak jawab tu dengan peraturan yang ulama kita dah bagilah gini. Kita belajar di sekolah ke mesti kita ada belajar orang kata apa? Ada main business. Apa yang sebut? Pelajaran teras. Ini kita punya ilmu yang mula-mula diajar. Kita jawab tu lah. Jadi bila kata dia bengok, dia marah. Dia kata kita salah awal hal yang sebenarnya dia lah yang salah. Pasal apa? Kerana dia tak ikut mazhab. Itu kalau isu kita sebut sembahyang Jumaat apa? Macam mana? Bila dia kata kita salah, kata salah, tak ikut pemerintah. Lah, pemerintah tak ikut mazhab. Kalau ada orang kata wajib ke kita ikut mazhab? Untuk boleh ke kau taklid? Itulah tanya dia. Untuk kalau nak ikut mazhab lain, tak ada masalah nak ikut mazhab lain. Gambar adalah diberi bantuan apa. Cuma kau sebutlah syarat-syarat apa yang sepatutnya nak perlu dijaga supaya janganlah kita buat nanti jadi sia-sia. Habis tak pakai je mazhab kita mazhab Syafi'i. Kalau katalah teruzur nak buat Jumaat apa, semua orang kena buat sembahyang Zuhur je, tak ada Jumaat. Siapa? Masalah. Ini asal kita punya mazhab. Ni gedik-gedik nak buat Jumaat, tapi nak buat mazhab Syafi'i. Tapi ikut mazhab Hanafi. Kalau ada dalam mazhab Syafi'i pun yang tu qaul dhaif, boleh ke dikeluarkan fatwa? Bila orang tanya kita jawab tak sah, dia kata kita tak sah, kita tak reti, padahal dia yang tak reti. Itu kan kelahi tu kan. Kelahi tu pasal apa? Pasal tak ikut format. Dia kata kita tak ikut format. Mana pula kita tak ikut format? Dia yang tak ikut format. Kita memang ikut format. Kita di atas kaedah ahli sunnah wal jamaah ikut mazhab Syafi'i. Kita ikut format mazhab Syafi'i lah. Tanya pun mesti jawab dengan ikut mazhab Syafi'i lah. Yang dia tak ikut mazhab Syafi'i tu, dia ikut format siapa? Situlah. Kita bukan cerita kelahi-kelahi apa ni, nak cerita format ilmu yang Tok Guru kita duk ajar. Saya sebut macam kiraat apa tadi sebut. Dia belajar kaedah apa? Jadi kami belajar kiraat. Memanglah aku belajar kiraat, tapi kau baca kiraat apa? Ni kiraat rojak. Ini faham kan? Saya sebut dah. Pakai baju Melayu. Tengkok teluk belanga. Teluk belanga tu. Apa? Yang bulat je, dia tak ada collar. Tak ada collar. Pakai samping. Tapi samping duduk atas baju. Faham tak saya sebut apa? Kena tak kena? Tak tahu buat pakaian rupanya. Bengong lagi satu hal. Itu buat pakaian. Kalau pakai teluk belanga, dia samping duduk dalam. Itu Johor punya style. Betul kan? Johor punya tu kan? Teluk belanga, samping duduk dalam kan? Kalau pakai baju bau samping duduk luar. Samping duduk luar. Betul? Samping duduk luar. Nak cerita apa? Itu format pakaian. Dia pakai teluk belanga, samping duduk luar. Itu jaga semua SOP. Cuba masuk Dewan Rakyat, orang semua pakai baju uniform Dewan Rakyat, kita pakai jubah je lah. Apa ni bising bunyi satu Malaysia pikuk contoh lah kan. Ikut SOP dia kata kita salah, padahal dia yang salah kerana dia tak ikut mazhab. Dan pula dia tak boleh bagi keterangan kata kita salah. Dia nak kata kita salah, tak boleh. Kita boleh tunjukkan dia salah. Ni tak cukup 40, ni mustautin. Memang kitab kita sebut macam tu. Aku sebut. Kata dia kami boleh tunjuk, pun saya ada khilaf. Lah, kau bukan nak cerita kau tunjuk apa. Kau kata aku tak betul. Ni aku tunjuk betul. Aku kata tak betul tu, memang kau tak betul dengan ni. Kau buka Matalam Badrain, kau buka Fathul Mu'in, kau buka kitab yang memang usul kita dalam mazhab Syafi'i, bukan yang khilaf-khilaf tu. Nantilah aku cerita tu, saya bukan bertikai tu. Saya bertikai yang ni. Yang orang duk bengong orang main duk bengong Kau tak apalah ulama tu kau pandai. Reti semua bab khilaf ni. Yang orang ramai duk bengong ni kan. Kita
Kita penjelasan tak sah. Kalau ikut ni, kenapa dia bagi jawapan macam tu? Dia marah kita pasal kita kata dia orang tak betul. Padahal dia orang yang tak betul tu. Setidak-tidaknya bagilah satu kenyataan media ke bahawasanya kami negeri Perak boleh, bab lain boleh nak cerita. Kenapa situ buat macam bengong, macam tak erti nak bercakap pula? Oi, kasarnya bahasa. Kenapa di situ tak bagi penjelasan? Benda lain boleh buat penjelasan. Cerita SOP, cerita berapa orang kena jangkitan pun berapa? 10 minit dah, lebih tak? Buru-buru hari-hari dah. Perlu nampasan. Cuba cerita sikit. Jadi. Cerita pun bagi cerita yang betul-betul puas hati punya kaedah kita. Kalau nak ikut mazhab ni kaedah dia macam ni. Jaga syarat macam ni, khutbah macam ni. Jangan ada seorang buat tidur macam ni. Kena dengan bahasa Arab gini. Semua jaga SOP ni supaya betul dalam mazhab Hanafi. Kita punya sebenarnya mat. Kalau nak buat tu, kalau tak nak buat je zuhur. Majlis agama bagi pilihan. Contohlah kan. Kita buat. Ataupun standardise dia. Kita mazhab Syafi'i ini ada masalah, tak ada Jumaat semua zuhur. Selesai. Tak ada masalah tu. Ni nak buat Jumaat juga. Tapi ikut mazhab Syafi'i. Tapi tak ikut syarat Syafi'i. Kan? Waktu kita kata tak sah. Apa pula tak sah? Ada pendapat kata boleh. Boleh ikut kaedah siapa? Itulah. Jadi semua dia arah ke arah tu kan. Tambah benda-benda yang memang tak betul dalam mazhab 4 pun tak kata, hak tu lagi lah. Yang ni yang jangan kata orang awam, jangan kata awam betul, jangan kata orang ustaz pening mak ni. Jangan kata orang awam pening, ustaz pun pening mak ni. Dan kadang-kadang ustaz tu sendiri buat pening. Semalam pun saya jumpa ada pelajar, budak muda lagi, umur dah 20 lebih, masuk universiti, belajar, orang memang daripada sekolah agama. Bila masuk, dia boleh tengok suasana orang luar mengaji agama macam mana. Memang ada jiwa agama ada. Buat halakah. Lepas tu, buat apa? Buat halakah, baca Quran. Minta tadabbur ayat Quran. Minta baca tadabbur. Cerita sikit, buat kesimpulan tadabbur, baca tadabbur. Baca. Cerita tadabbur. Orang awam nak tadabbur ayat Quran. Betul pula pendapat macam-macam. Buka YouTube pula, ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Pening lah baby. Scroll gitu ya. Buka. Ustaz mengklaim. Saya cerita apa? Jangan kata orang awam pening. Ustaz pun pening. Sebab apa? Bila tak cukup standardize, tak ikut SOP kita. SOP kita ni saya sebut SOP syarak. Kalau SOP PKP ni memang ikut prosedur. Dia kata tak boleh lebih radius 10 km. Luar dia minta surat. Mana surat? Ni salah Encik. Kalau kita tak ikut syarat apa-apa pun, dia akan bagi suggestion. Dan Encik kena jumpa OCS, buat surat lain, tulis sepanjang PKP macam ni. Dia orang yang bagi suggestion kat kita. Pasal apa? Pasal dia orang nak dimaklumi. Ini adalah SOP dia. SOP dia. Tak ada kami yang kena balun. Kami yang ada kuasa. Kami cuma pelaksana undang-undang. Macam tu betul. Polis lagi bagus. Sudut itu. Pasal apa? Tepat. Yang rasuah tu tak sembang lah. Tu yang langgar undang-undang. Ini pun bagi betul lah. Mazhab Syafi'i, ini prosedur dia. Sebut. Tak sah ni. Pasal apa? Ini mazhab Syafi'i. Tak sah ni sepatutnya. Ini mazhab Syafi'i. Tak ada. Awak tak patutnya buat macam ni. Bukan kita bukan kita, bukan dia orang yang cakap kat kita macam tu. Kita pula cakap kat dia macam tu. Ini apa je mazhab Syafi'i? Penjelasan tak diberi. Kacau lah. Kita jawab tak sah, dia jawab sah. Kita kata tak boleh, dia kata boleh. Kan kacau. Dia terbalik. Itulah saya sebut. Dia yang kuat kuasakan kita ikut mazhab Syafi'i. Bila kita ikut mazhab Syafi'i, dia petikai pula kenapa ikut mazhab Syafi'i. Kami keluar pendapat yang kata boleh. Dia macam polis suruh ikut SOP, tak boleh lebih 10 km radius. Lepas tu
Dia bagi pendapat pula, kami kata boleh pula. Kan susah tu. Padahal yang dia kata tak payah surat, yang dia kata kena surat, pening pegawai polis ni. Contohlah, tapi selalunya pegawai polis tak pening macam tu. Pegawai polis tak pening macam tu. Yang pening pegawai agama ni. Macam tu. Ya, tanya ustaz ni macam lain, ustaz ni macam lain, tanya ustaz ni macam lain, ustaz ni macam lain, tanya ustaz ni macam lain. Dia keluar berkeliling macam lain. Dia kata Wahabi salah misalnya. Tengok Wahabi boleh mengajar, relax je, tak ada apa-apa, dia tak salah je. Kita yang ajar di sunnah wal jamaah, kita ajar mazhab Syafi'i, kita pula salah. Tak pening ni tu. Okay. Jadi dia tak boleh tunjuk yang keterangan kita salah. Tapi bila kita cakap, kita marah, tambah baru bingung. Ni merah muka. Ustaz ni kena ambil tindakan. Hati-hati sikit. Ni dalam perhatian kami. Adapun kita sudah, okey, asal bicara kita situlah. Adapun kita sudah bagi keterangan dengan risalah bertalu-talu dengan cukup terang jelas. Ni pengarang ni lah. Pengarang ni saya kenal dengan Tuan Luah Tu'u ni. Dia memang kalau zaman dia, kalau ada isu macam mana? Dia menulis. Ada isu je, orang main tanya pula, dia dapat keterangan jelas, dia akan menulis. Dia dia menulis. Satu, ni himpunan kitab dia. Penterjemah ni ada lebih kurang 40 lagi ya. Risalah yang ditulis oleh Tok Guru ni untuk diterjemah dan dirumikan. Esok kita insya-Allah dapat manfaat daripada penterjemah dia tolong kutip tu. Saya pun tak rajin kutip. Ada orang tolong kutip terjemah pula. Dirumikan dia. Orang mudah dapat manfaat esok. Pengarang ni Tok Guru ni memang dia rajin menulis. Dia tak buka pondok. Dia ada rumah, dia tak buka pondok tapi dia mengajar lah. Masa zaman dia mengajar tu, dia mengajar lah. Ramai orang mengaji pun dengan dia mengulang. Tapi dia tak buka institusi pondok, buka pondok mengajar ada anak murid macam tu tak ada. Tapi dia mengajar. Boleh faham saya cakap apa? Buka pondok ni lain. Asuh daripada bawah, ada sistem. Tak, dia mengajar. Dia mengajar. Dan prinsip dia, memang sepanjang saya duduk jumpa, macam tu lah kaedah dia. Ada apa-apa isu aja dia akan tulis. Risalah. Tulis tangan. Mana anak murid dia mengaji nanti, kata dia, baik. Ni yang hampa duk tanya kemarin ni. Ambil. Dia kata, buat banyak-banyak bagi orang baca. Bagi orang reti sikit ku syarak. Ni dogo ni. Tu yang ada kadang-kadang orang tak tahu pun risalah tu ditulis. Yang belakang memang tak tahu lah. Tapi anak-anak murid ni dulu lama dapat ada yang himpun. Pasal apa ni? Ambil. Tu yang dituliskan balik. Tu dia kata dia dah tulis risalah bertalu-talu. Maksudnya bukan satu kok dia tulis. Ni sebahagian daripadanya dengan cukup terang, jelas. Atas mazhab Syafi'i, nama kitabnya dan juzuknya, nama kesuratnya. Ni khas dia bicara masalah riba tu lah, riba qardi tu. Dan barisnya dan perkataannya yang disebut pula dengan bahasa Arab, kemudian diterjemah pula dalam bahasa Jawi oleh Syekhuna. Tengoklah, kalau tak faham lagi, kenalah mengaji je. Bahasa dia. Memang Tok Guru ni cengeng macam ni. Tengok saya pun cengeng, tengok guru saya cengeng lagi. Dia cengeng lagi. Saya tak cengeng lah. Lembut ya. Baik. Orang tak betul beri penjelasan tentang tadabbur yang sebut tadi. Ya. Tadabbur. Kalau kaedah asal yang ada kat kita, baca Quran, baca tak ada masalah. Cuma tadabbur ni, istilah tadabbur ni kalau bahasa Arab ni, dia mesti ada satu disiplin ilmu untuk ada kebolehan mentadabbur Quran. Kalau hanya tengok terjemah, itulah bahasa tadabbur tu dia bahasa dia halus, ada makna dia. Tapi bila dipakai sewena-wenanya, nanti yang tu seolah-olah dipaham tadabbur. Padahal itu bukan tadabbur. Ini nak sebut lah. Saya sebut kat asal lebih pula. Saya mulut laser. Allah.
Kalau nak buat juga, baca Quran terjemah, sudah. Bukan ahli, baca terjemah, baca je lah. Sudah. Nak faham mengaji. Kalau pernah mengaji, saya pernah mengaji. Tok Guru ajar macam ni. Disiplin dia macam ni. Bahasa Arab dia macam ni. Nahu dia macam ni. Surah dia macam ni. Pengajaran dia macam ni. Macam ni. Dia ada disiplin. Kalau saya nak bagi contoh macam mana, tadabbur tu. Tadabbur ni pasal nak ambil pengajaran kan. Kalau hanya sekadar, kalau katalah ayat Quran tu bukan berkaitan dengan hukum, tapi tadabbur tu dari sudut misalnya sejarah, yang inilah akibat daripada orang derhaka pada Allah Ta'ala terbalikkan bumi misalnya kan. Kalau cerita macam tu, kalau bab cerita ambil tu tak ada masalah, tadabbur macam tu tak ada masalah. Tapi kalau ada ayat-ayat hukum ataupun bab akidah, kita nak ambil tadabbur, nak ambil faham, yang tu bahaya sikit. Pasal dia sepatutnya bukan baca dan tadabbur, tapi dia kena mengaji dan belajar dan faham, baru boleh ambil faham. Situ bahaya baca Quran tafsir sendiri. Itulah tempat bahaya dia. Bahkan bahaya kaifiat macam orang duk sebut tadabbur lah ni, dia lebih pada ke arah tafsirul Quran bi ra'yih, tafsir Quran dengan akal kepala, dengan kepala otak sendiri. Bahasa mudah gitulah. Dalam hadis ada Nabi sebut, man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran dengan pandangan sendiri, tak ada disiplin ilmu untuk tafsir Quran, bagi huraian Quran, antaranya tadabbur al-Quran, tambah nak ambil hukum hakam Quran, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia telah mensediakan tempat dia dalam api neraka. Maksudnya haram kalau sampai tahap dia tu. Jadi kalau tadabbur setakat ambil pengajaran, jangan jadi derhaka, jangan buat maksiat, kita kena banyak taubat. Yang tu steady. Okey. Allah Ta'ala telah turunkan kitab Quran ni hidayat. Tak mana hidayat dia? Tu ngaji lain, kita tak ada bab, tak ada ilmu nak bahas, jangan bahas. Jadi kalau tadabbur dari sudut ambil pengajaran kisah, tak ada masalah. Tu pun kena belajar agak, pasal ada kisah-kisah yang takut zahir ayat membawa kisah yang salah dengan bab akidah. Yang tu yang ada orang jadi sesat. Konon nak tadabbur Quran, tapi dia tadabbur sendiri. Saya bagi contoh. Saya nak sebut satu apa yang boleh, dan ada tempat nanti kalau kita tak ada disiplin ilmu, dia akan jadi bukan saja berdosa, tapi boleh jatuh akidah, boleh jadi kufur murtad. Contoh, baca surah Ad-Duha. Ada ayat Quran sebut, wa wajadaka dhallan fahada. Adakah tidak kami dapati kamu wahai Muhammad dalam keadaan sesat, kemudian kami bagi petunjuk, kemudian Allah bagi petunjuk pada kamu. Tadabbur sikit ayat Quran. Kawan pun cerdik, bijak pandai kan, intelektual. Kalau gitu kita dapat buat kesimpulan bahawasanya Nabi Muhammad ni sebelum dia dapat hidayat, dia adalah satu orang yang sesat. Bukan saya yang kata, Allah yang kata. Inilah cerdik pandai tafsir Quran dengan kepala otak ni. Ramai bukan seorang. Ramai juga cerdik pandai, tak pernah ngaji tafsir dengan tak pernah ngaji tafsir, tapi baca tafsir kat orang. Waktu baca tafsir macam mana? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Cerita kisah Nabi Ibrahim ni. Tak kala Nabi Ibrahim waktu malam dia tengok ada nampak bintang banyak-banyak. Dia kata, inilah bintang, inilah Tuhan aku. Bila bintang tu, bila siang tu bintang hilang, falamma afala qala ini bariun mimma tusyrikun. Saya lajak mulut je sebut tu. Ada orang bila tak tadabbur kata apa? Kesimpulan dia, Nabi Ibrahim ni sebelum dikenal Allah Taala, dia pun sangka matahari, bulan, bintang-bintang ni adalah Tuhan. Selepas tu baru dia dapat hidayat, dia beriman dengan Allah Taala. Silap murtad, beriman musyadah lain. Yang ni tadabbur yang bahaya. Pasal bukan macam tu faham dia. Ini tafsir Quran bi ra'yih. Tak belajar disiplin akidah untuk menafsir Quran. Situ bahayalah. Jadi kalau atas soalan tadi minta itulah penjelasan sekali lalu tentang tadabbur. Tadabbur sekadar nak cerita dengan Quran, kita kena muliakan dia, kena banyak baca Quran. Kalau tak faham pun bacalah dia, pasal baca adalah ibadat. Yang tu tak ada masalah. Tapi nak ambil faham, kalau saya kata apa, biar tak faham, tak apa dengan baca Quran. Pasal baca dah ibadat.
baca pun dah dapat cahaya. Nak faham kau kena mengaji dengan disiplin dia, adalah lebih sempurna dan lebih baik daripada cuba nak ambil faham sendiri, takut tafsir Quran dengan kepala otak sendiri. Mana nak pilih ya? It's your choice. You pro choice ke pro our choice? Skip macam tu. Our choice, pro choice ke apa ni? Sepatutnya macam mana? Nak kata sepatutnya kena ambil tu. Dia turut sekali lalu. Tak ada apa. Jadi kalau nak buat juga dengan penuh cermat dan berhati-hatilah. Berhati-hati. Sepatutnya kaedah dia macam mana? Saya mengaji. Memang kalau ngaji pondok ni kaedah dia apa? Tok guru seorang je. Ngajar. Saya sebut saya sebut sistem. Dia orang buat halaqah dan tadabbur. Tok guru baca, dia akan baca, dia akan ajar. Tu pun macam-macam style lah. Ada tempat dia baca je. Kalau hadis pun dia baca je. Ada hadis yang dihurai. Jadi kaedah kami belajar di pondok. Apa tok guru baca? Kalau ada halaqah selepas tu, bukan halaqah untuk explore sendiri kan. Dia halaqah muzakarah, apa yang telah dihurai oleh guru. Kita muzakarah untuk memastikan apa yang telah diajar atau dihadam. Jangan ada tinggal satu pun dengan apa yang telah diajar dan diasuh. Ambil semua kaedah pengajaran yang diambil. Jangan tinggal satu pun kalau boleh. Semua orang yang dapat apa dalam majlis tu keluar cerita, dan kalau tak betul diperbetulkan. Siapa yang tertinggal dibimbing untuk memahamkan apa penyampaian yang telah disampaikan oleh guru tadi. Ini adalah sistem halaqah yang betul. Halaqah yang betul, muzakarah yang betul macam ni. Bukan guru tak ada, betul? Buat halaqah Quran, baca Quran ikut susunan masing-masing, lepas tu tadabbur. Itu seterusnya lah. Antara isi dia tu tadabbur. Apa ni? Tadabbur apa? Belajar apa tidak? Baca Quran, explore sini. Tafsir, nama dia Tafsir Quran Bira'i. Kalau betul sekalipun, dia bukan betul. Kebetulan betul. Kebetulan betul bukan betul. Dia adalah salah. Pasal tafsir Quran dengan akal sendiri, rasa-rasa macam betul, tengok-tengok betul. Itu tak betul. Betul ni memang tahu betul. Tok guru ajar yang ni betul. Kemudian cerita apa yang betul, itu baru betul. Boleh, bagi faham saya cakap apa? Yang kait dengan sains, yang tu pun dia ada disiplin nak kena faham. Macam mana pun dia mesti apa pun relate pada Quran sendiri. Yang tu pun ada disiplin dia. Pasal ada istilah, pasal ada ayat Quran yang ulama pun dah bahas lama. Dia dah ada cerita siap dah sebut dalam kitab ni semua. Cuma kita tak pernah belajar. Cuma atas dah sebut masalah sains. Kena mengaji dulu apa yang ulama dah kata, baru boleh tengok apa yang sains punya. Lepas tu kalau katalah tengok yang sains punya betul dengan ulama yang dah hurai ni, dengan apa yang dalam Quran tu macam mana. Buat misal, isu misalnya matahari bergerak tak bergerak. Ahli sains dia memang ada pendapat dulu kata macam ni, dia akan berubah daripada satu keadaan. Macam memang ahli sains macam ni lah. Satu ketika jumpa macam ni, teori macam ni, kata macam ni pula. Dia berubah-ubah. Quran macam tu je. Katalah misalnya Allahumma salli alaihi wasallam, wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Quran memang sebut lama dah matahari ni bergerak. Contoh. Ahli sains dia kata dulu memang matahari tak bergerak langsung. Kata dia bumi yang pusing matahari. Dia kata Al-Quran tak betul. Tak, kita tak boleh pakai pendapat dia. Lagipun benda tu pada sangkaan dia, kita mesti pegang dengan matahari. Tengok-tengok mai sekarang kata sebenarnya memang matahari sebenarnya bergerak. Itulah. Si baik tak ikut orang putih. Tak ikut ahli sains. Mana mampu kita. Akidah salah. Mesti rujuk pada Quran. Macam mana pun nak sebut macam ni. Tapi bila ada benda yang muskil dalam Quran tu, dengan apa yang kita faham muskil. Misalnya yusabbihur ra'du, misalnya bertasbihlah oleh guruh bertasbih. Tak dengar pun suara Allah, tak bisa dengar gitu kan. Bung, guruh bunyi kan.
Yusabbihur ra'du bihamdi. Ada Quran suratul ra'di nama misalnya. Macam mana nak relate dengan sains? Pergi ngaji ulama sebut apa dulu? Untuk macam mana nak kata guru bertasbih tu macam mana? Adakah makna itlaq majazi ataupun itlaq hakiki? Allah ataupun ra'du tu kita terjemah guru. Adakah ra'du tu memang guru tu ataupun ra'du tu nama malaikat? Pergi ngaji tafsir dulu. Apa ulama dah tafsir, baru kau boleh ambil tadabbur. Kalau tidak, jangan nak sembang. Diam. Yang ni wallahu alam. I have no knowledge about this. I'm very sorry. I cannot say anything about this. I only can translate it. I only can read it. What's the meaning? You must rujuk to our ulama. Itu kot. Okay, lalu lah. Jadi apa sains tak sains mesti bagi betul. Pasal ada orang dia syarah sains keparit. Nampak macam hebat. Oh, Al-Quran menceritakan sains. Rupanya dia cerita sains, bawa Al-Quran tu pergi sains dia. Dia bawa Al-Quran tu assign dengan pendapat dia. Ada pula. Jaga pasal ada ustaz-ustaz yang macam tu. Nampak, oh yang ni doktor cerita sains Al-Quran, sains dalam Al-Quran, sains dalam Quran. Tapi saya silap, Quran tu dibawa syarah pergi sains. Sedangkan sains tu kena ikut Quran. Itulah sekali lalu masalah sains-sains tu. Itu yang kena mengaji dulu. Itu yang disiplin sepatutnya dalam bab ni. Pergi ngaji dulu, bagi mantap dulu apa yang ulama kita dah sebut, baru kau boleh duduk dalam masyarakat, baru boleh nak buat halaqah-halaqah tu. Ni semua halaqah ni semua pelajar, semua yang baru, nama pun belajar tak ada apa-apa pun, tambah tak pernah masuk sekolah agama, tak pernah belajar agama secara khas, lepas tu nak bahas juga agama. Baik baca buku Fadail Amal Tabligh tu lagi bagus. Rajin semayang, rajin mengaji, rajin berzikir, rajin keluar fisabilillah, rajin menuntut ilmu. Pasal apa? Pasal dia bukan hukum hakam. Baca tu fadilat aja, fadilat solat. Daripada bicara hukum hakam. Hukum hakam jangan. Tambah bab akidah jangan buat pasal. Kisah Nabi Rasul pun jaga. Pasal ada tempat-tempat yang namanya mutasyabihat. Tu disiplin tu takut tak diselesaikan. Bila tak diselesaikan, yang tu yang sains tak sains lagi, masalah pula dari sudut hukum. Kira lalu macam itulah. Ada lain. Sikit kalau ada isu yang orang selalu sebut, macam kita buat haji, betul? Buat haji umrah lah. Mula umrah, nak tawaf, bersentuh orang perempuan tu. Saya ngaji Tok Guru senang je. Dia ajar, apa dia? Ambil uduk, tu macam mana? Terus tengok orang. Bahasa mudah. Terus tengok orang. Tawaf je. Tawaf pun tu salah, kelang kabut, lari laju-laju, apa. Tawaf ibadat. Pergi belajar dengan orang yang tahu nak buat ibadat macam mana. Pergi tu dah lah kelang kabut. Saya pun mula-mula macam tu kan, tawaf. Memang kita belajar berlari anak ni 3 pusing. Lepas tu jalan pula 4 pusing belakang kan. Lari. Awak seduh kan, kita muda lagi. Bila kita duduk bawah pimpinan guru yang ajar macam mana ni, kita tengok dia tawaf taklah macam kita berlari juga, tapi dia bukan berlari macam kita berlari. Kita berlari cari lorong berlari nak pergi selesai. Rupanya bukan macam tu. Nak ajar satu prinsip, walaupun berlari, hati tawajuh pada ilahi. Centralize dia apa? Bukan centralize, apa istilahnya? Dia punya landmark dia Kaabah. Kiri kan dia. Landmark macam tu kan? Landmark kan? Pusat yang kita nak jadikan sebagai ni, landmark dia lah. Aku tak boleh berlari ni, malangkah dia bagi kedekat kat aku. Nak minta apa? Tak ajar minta dunia langsung. Ya Allah, bagi aku iman. Sentiasa ingat padamu. Ampunkan dosa aku yang aku tak boleh tauhid dengan engkau. Aku lupa ni engkau. Nak ajar supaya kau pergi mana pun, kalau nisbah tawaf tu Kaabah. Berlari jalan Kaabah. Mata walaupun tengok orang ni, Kaabah jangan berpaling. Ni ajar dia landmark ni.
hati. Ya Allah, doa, 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 doa. Nak mengajar, ni prinsip kita hidup. Itu Kaabah ada pusat, ni tak ada pusat. Apa? Tawaf sa'i tak? Sofa Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah. Tadi bulat, ni ulang alik. Nak menunjukkan apa? Kita jangan merayau tak tentu arah. Ada tempat mula, ada tempat ujung. Dah tempat ujung, tahu nak balik mana. Itu prinsip kita. Nak ajar format. Format pun macam mana? Sama juga. Ada tempat kena berlari. Jalan, jalan, jalan. Tauhid tetap. Tadi bulat. Ni. Doa. Tetap akidah dengan Allah Ta'ala. Doa minta. Ada tempat kena berlari. Jalan balik. Doa tetap. Kaabah pergi tengok tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Allah, jatuhkan kasih aku datang kepada Baitullah ni. Itu Baitullah atas jalan tawajuh untuk kiblat, doa apa semua kan. Sebenarnya apa? Jauh Malaysia mana ada Kaabah? Kiblat ada. Ada kiblat langit untuk doa, bukan Allah di langit. Kiblat doa langit. Ya Allah. Nak sebut prinsip tu. Kita dapat pimpinan guru betul, best. Okey. Saja saya ke sana sikit. Tawaf. Kena ada wuduk. Ambil wuduk tu siapa perhati orang. Orang pegang ke, orang sentuh ke, terpijak ke apa. Tumpu perhatian. Tak ada masalah batal langsung. Maksud apa? Tak tahu. Yang ni yang bagus tak tahu daripada ambil tahu. Itu ada orang pegang kita. Allah negro ke contoh selalu geng-geng tu lah. India ada lah, ada geng-geng tu perempuan lah tu selama dia pegang kita buka je ni bahu terbuka dia, selama je Allah gadah tu ni belaga kita belaga ni dia macam ni pipi dia kat sini. Tuan-tuan tak biasalah wali-wali orang ada kena macam tu kan. Saya kena macam tu kan. Orang ramai tu ada tempat tambah nak pergi ke Hajar Aswad tu kan. Pusing sana lengar lagi sampai nak mari ke Hajar Aswad tu. Boleh rasa dia punya crowd tu. Lagi top pop. Apa? Kalau nak tengok macam mana? Okey, satu hal. Kadang memang menyusahkan. Tambah musim haji kan, sesak. Nak ambil wuduk pun senang tu, jauh tu. Kalau codik sikit, pandai tempat minum, tu pun silap, kena tak katok yang boleh dia. Kata dia, syarab, wuduk, roh. Jalan ya. Kena pandai sikit lah. Lagipun air untuk minum kita curah. Salah tak tu. Kalau memang untuk ni, panjanglah syarah tu kan. Apa saya nak sebut? Jadi macam mana nak wuduk ni yang ni kata boleh tak batal apa ni? Kaedah kita yang memang wuduk tak batal. Saya cerita dia ada qadiyah, ada dua qadiyah tu kan. Kalau nak bagi wuduk tak batal dengan kaedah bersentuh perempuan dengan tak ada syahwat tu, bukan ambil wuduk macam ni. Terutama kat kepala. Macam tu. Niat macam biasa, tangan ambil yang sunat semua, kepala khasnya. Ada bab fiqh yang saya duk ajar pun nampak tu. Apa dia? Saya ngaji ada guru sebut ambillah wuduk kebal. Wuduk kebal. Apa maksudnya? Wuduk kita sah mengikut Syafi'i, sah mengikut Hanafi. Tambah kita semua anggota ni kita gosok, sah mengikut Maliki. Sunat, komo, semua buat sah mengikut Hambali. Sah wuduk kita mengikut empat mazhab. Bila perempuan sentuh kita dah batal mengikut kaedah Syafi'i, masih sah mengikut Hanafi. Pasal wuduk kita sah mengikut Hanafi. Jadi ulama kita ajar kata kaedah nak tawaf macam tu kalau tempat sesak apa macam mana? Satu petua paling mudah saya dah bagilah. Jangan tengok orang. Orang pegang ke pijak ke orang tolak ke, peduli ke dia? Satu apa zikir pun nak cerita banyak kan, cerita hak cerita pergerakan yang pergerakan nak buat tumpu itu kan. Orang nak sentuh kan, orang tolak punya pasal lah lain kita tu betul.
Sekali dengar satu kumpulan pula, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak biasa pergi memang dia tak tahu apa saya cakap tu. Dengar. Sekali ni kumpulan dengar ikut ni, lagi baju putih. Lagi yang bunyi India ada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma. Satu grup lantakan grup tak grup. Aku kerja kau. Jangan peduli lah. Kalau peduli katalah jadi itu, buat wuduk kebai siap-siap. Maksudnya kalau kita terbatal mengikut Hanafi, tapi tak batal mengikut terbatal mengikut Asy-Syafi'i, tapi tak terbatal mengikut Hanafi. Itu kaedah yang untuk guru kita aja. Yang dia orang kata boleh batal tak batal apa tu, itulah dia orang cerita macam tu lah. Pendapat, tapi macam mana nak display dia, yang tak ajar. Kaedah kita kalau nak bagi tak batal pun, yang memang tak batal itu mazhab, bukan qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i, tapi itu mazhab Hanafi, usul dia. Ambil wuduk kebayar. Itu sekali lalu. Aduhai saudaraku yang dikasihi, janganlah persalahkan orang yang ikut ulama dengan mudah-mudah. Janganlah kata dia persalahkan orang yang ikut ulama dengan mudah-mudah. Maksud semudah-mudahnya kita diikut mazhab Syafi'i ni senang kata dia. Apa taksub dengan mazhab? Orang muda jangan terlalu cepat sangat nak bagi hukum salah. Nisan. Kami ni kaum tua, muda. Janganlah terlalu mudah sangat macam tu. Kami memang kata salah. Siapa boleh kata kami tak punya pendapat kata hang buat tu salah? Yang hang kata tak salah tu kami kata salah tu, main lawan dengan kami. Tunjuk kitab kami kata salah. Itu dulu. Kalau dia kata kami pun ada pendapat, nanti saat kamu pergi ke cerita ni dulu. Hang nak kata kami tak betul tu. Yang tu kaedah asal yang kita memang ikut ulama. Ulama pula kita ikut dengan pendapat ulama mujtahid. Pula tu pendapat yang kuat yang kita pakai. Dengan mudah-mudah yang dikata kita tak betul. Kalau tak boleh beri keterangan yang jelas. Kalau tak boleh beri keterangan yang kita buat tu salah, jangan duk kata salah. Kerana persalahkan orang yang ikut ulama. Kalau yang kita sebut ulama ni, itulah ulama ni ulama mujtahid lah. Kita ikut ulama Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali itu bukanlah bermakna ia mempersalahkan ulama. Kerana persalahkan orang yang ikut ulama itu bukanlah bermakna ia mempersalahkan ulama, dan hendaklah kita bertanya masalah agama itu pada ahli ilmu. Macam mana bahasa dia tu? Kerana persalahkan orang yang ikut ulama. Macam tu. Kerana persalahkan orang yang ikut ulama itu bermaknanya ia mempersalahkan ulama. Yang tu kalau ikut patutnya ayat dia kan. Cuma kalau asal dia sebut tu, jangan semudahnya orang-orang yang memang ikut ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama mazhab ni, jangan kata dia salah pasal memang dia betul, dia ikut siapa yang sepatutnya diikut. Bukannya ada bahal lepas, memang kita antara disuruh ikut ulama. Dan ulama paling besar ulama mujtahid. Kalau ulama-ulama yang furuk-furuk ni, yang dia bukan mujtahid, dia hanya pendapat-pendapat yang bukan daripada mujtahidin, pula tu menyalahi usul qawaid ulama mujtahidin. Walaupun ada dalam mazhab kita ada khilaf-khilaf tu, tapi usul mazhab mujtahidin macam ni. Walaupun yang ni pun masih mazhab Syafi'i, tapi dia ada pendapat yang lain tu. Daripada mengikut pendapat yang lain tu, kita pegang dengan yang qawaid yang asal dalam mazhab tu. Itu adalah lebih utama untuk diikut. Jangan persalahkan orang yang ikut ulama-ulama mujtahidin yang usul ni. Itu asal dia nak sebut tu. Baik. Dan hendaklah kita kena bertanya masalah-masalah agama itu kepada ahli ilmi, iaitu orang yang mahir pada ilmu, supaya dapat tahqiq.
Bila nak mahir ni carilah siapa yang mahir, tengoklah nilailah, tengok siapa mahir tak mahir kan. Saya bahasa gitu senang. Fahamnya yang supaya tahqiq fahamnya, supaya faham kita tu tahqiq kan. Kalau faham orang muda-muda ni, kita hujah ni, dia pun pening juga. Kita dia pun habis-habis pening lah, saya pun tak tahu nak buat keputusan macam mana. Kan? Dah kata dah, mesti pening ya. Ya, saya biasa jumpa geng-geng ni, saya sebut tu. Dia pun pening, susah hati, dia kata pening. Yang ni pun nak kelahi pun payah agak. Nak saya buat misal, ada orang jumpa saya. Kita pun pasal Tok Guru ya, sandangan Tok Guru kan. Ada orang jumpa ustaz macam ni, ada orang tak setuju dengan ustaz macam ni. Saya jawablah balik satu-satu. Betul ke ustaz kata. Saya dia cakap ni, satu saya jumpa ustaz kata dia, saya cerita macam ni. Saya harapnya ustaz boleh dengar. Habis saya dengar ustaz cakap, saya nak kata ustaz pula betul, dia orang tu pula tak betul. Pening saya. Dia pula pening. Dia ingat saya pening. Saya jumpa dia, saya cerita dia pula dia rasa dia pening. Pening saya. Sekali-kali dengar saya tu. Satu, kalau saya lah orang yang tak setuju dengan saya tu, dia tak panggil saya untuk beradab. Pasal dia tahu saya jumpa dengan dia lagi, takut dia pula tak boleh nak jawab saya punya soalan. Dia soal saya tu satu hal, saya soal dia pula lagi, takut dia tak lepas. Satu, dia tak panggil, tak mau jumpa saya. Habis-habis cerita belakang je. Apa cerita ni sikit-sikit tu. Jadi tanya Tok Guru yang supaya dapat tahqiq fahamnya, maka tidak dikatakan tahqiq faham masalah agama yang sebenar, melainkan berani diuji. Macam mana diuji ni? Dengan ditunjukkan kepada orang supaya orang tahu kalau salah, mana salah tu. Nescaya orang boleh tolong tegur, ataupun dengan muzakarah, atau berhajat supaya dapat lebih tahqiq lagi. Itu kaedah dia. Tapi panggil tak sekali. Ada orang kata dia disiasat. Panggil tak. Ni dalam pantauan kami. Panggil tak. Tapi dipantau. Yang memang sesat gila babi macam tu, tak panggil pun. Saya tahu. Sikitlah saya sebut macam tu kan. Kalau Tok Guru ni pun saya ingat macam-macam kisah yang dapat mengenai dia kan. Dia zaman dia, pasal dia duduk ngajak kampung tu, dia kenal keturunan kampung tu, umur dia pula banyak, dia boleh kenal mula tu, ingatan masalah kuat, ilmu silsilah pun kuat. Silsilah ni maksud dia dalam kampung dia antara orang asal duduk kampung ni, duduk Kok Diang tu, dia kenal kampung Kok Diang yang dia duduk tu. Ni anak siapa, Tok Wan ni siapa, ni aku duduk sini, ni anak siapa, ni anak siapa, cucu siapa, anak menakan siapa, semua dia kenal. Dia yang dirikan antaranya togak kampung tu lah, mengajar apa semua dulu. Sampai satu zaman orang tak pergi mengaji. Kat luar pun orang bakal mengaji akademik apa-apa, tak mengaji agama. Sampai satu tahap dia tak mau pergi masjid sembahyang Jumaat. Dia kata tak sah sembahyang Jumaat. Isu tu lah. Orang ramai orang pergi sembahyang Jumaat. Ramai, bukan PKP pun satu, bukan darurat. Tapi yang pergi mengaji ni, kata dia, yang pergi sembahyang ni semua tak mengaji. Tauhid pun tak pergi mengaji, fiqh pun tak reti. Silap-silap basuh kencing tak reti. Kan? Silap basuh kencing pun tak reti. Silap sembahyang pun tak sah, Fatihah pun tak betul. Apa orang ni lawan dia? Baik. Memang ada pejabat rumah main jumpa dia. Kenapa tak pergi sembahyang Jumaat? Pasal orang kata dia gila. Dia gila ikut betul. Gila tu lah. Memang dia tak gila, waras orangnya. Sangat waras. Sangat cerah mata hati. Sangat jaga syariat. Jaga sungguh syariat. Pejabat rumah main jumpa. Cerita pasal apa ni? Tak pergi sembahyang Jumaat. Kata, sebelum hampa tanya, aku nak tanya dulu. Dia buat tu. Tanya dulu. Sembahyang Jumaat nak kena ada berapa orang? Apa syarat-syarat orang pergi sembahyang Jumaat? Nak bagi sah 40 orang tu siapa? Simple ni soalannya. Sebutlah lagi. Antara syarat lagi, hampa tak sebut syarat paling besar. Itu.
Mudah. 40 orang tu siapa disebut lagi apa? Syarat dia kamil. Tu istilah yang memang dia pakai. Tu memang ada risalah dia tulis bab tu bab sembahyang Jumaat. Contoh dia ada isu dia memang nulis. Antara syarat dia kamil. Kamil tu hamba mengaji ya. Kamil tu apa dia? Ngam, bukan semua orang reti. Akidah mesti penting. Orang kampung ni berapa orang yang ngaji akidah, yang faham, yang kenal Allah Ta'ala. Aku tanya sifat 20 pun tak tahu. Tambah pula duk ngaji moden, duk kata Allah tak arah. Aku kenal sangat orang kampung ni yang mengaji berapa orang. Cuba aku boleh kira 40 tak cukup. Oh, bukan main dia. Oh, dia kenal orang kampung. Sebut boleh bilang ni anak dia ni mengaji sekolah kebangsaan. Hani. Boleh sebut seorang-seorang. Untuk tanya Kamil, kawan tak disebut lah apa dia syarat Kamil di Fatihah, akidah, semayang, jaga tumakninah. Semayang macam patuk ayam. Tak ada tumakninah, tak sah semayang. Tu hak zahir, basuh kencing tak tahu lagu mana. Betul basuh kencing, masa bila dia pergi belajar bab ayat, kenal ke dia mutlak tak mutlak macam mana? Kalau tak ada nak tanya hampa dulu kata dia. Bubuh klorin dalam ayat jadi apa? Ayat mutlak ke tak mutlak? Tak. Diam, tak kerti apa, nak bahas apa pun tak kerti. Balik macam tu lah jumpa toko. Itulah. Kemudian nasihat ujung dia kata, maka hendaklah kita benar-benar takut kepada Allah. Itulah sikit. Tu pun kisah saya tak banyak berguru dengan dia. Kalau jumpa dengan anak murid dia betul-betul ni, memang ada pun ujung-ujung umur dia pun ada anak murid yang setia ngaji dengan dia. Ada beberapa orang kenalan saya yang duduk ngaji ni. Orang tu kalau dengar dia cerita lagi memang dia mengaji duduk lama tu. Antara guru saya ambil Quran ni, dia dah duduk 3-4 tahun rasanya. Dia sanggup menyewa rumah. Dia Tok Guru tu saya sebut tak buka pondok. Dia sanggup menyewa rumah dekat rumah arwah Tok Guru tu, tak jauh berapa minit daripada rumah dia nak pergi rumah Tok Guru. Menyewa rumah, dia berkampung tu. Masa tu bujang tak kahwin pun lagi. Buat apa? Semata-mata nak pergi ngaji Tok Guru tu. Pasal apa? Nak ambil tahqiq ilmu. Padahal dia mengaji lah pondok saya. Pondok tempat saya ngaji. Dia guru saya ngaji Quran, hafiz Quran. Tu ngaji petani. Betul? Balik petani tu pergi ngaji, duduk kat jang tu. Ngaji dengan Tok Guru ni. 4 tahun. Pergi menyewa rumah, sanggup sewa rumah, pergi ngaji Tok Guru ni. Adalah jadual ngaji. Dan ngaji matalah-matalah lain daripada awal, daripada mula dia ngaji, bertemu balik dengan Tok Guru tu. Matalah-matalah lain. Dia kata baca kitab Jawi macam kitab Arab. Dia ngaji tu. Apa saya nak sebut ni? Kalau dengar dia mengajak lah, lagi dia clear satu-satu. Tambah dia boleh sebut Tok Guru dia punya perangai. Macam mana? Saya jumpa sekali-sekali ya. Itulah yang lalu. Soalan kalau ada kita tu. Dia banyak nasihat je lah ni. Khasnya tentang masalah macam mana nak tahqiq dalam masalah ambil qaul muktamad dalam mazhab, jangan campur aduk. Itu sekali lalu. Ada soalan ni. Allah sekali lagi kalau ikut boleh habis lah ni. Lepas tu kita sambung apa yang sepatutnya. Sambung balik Irsyadul Jawiyin tu balik. Untuk tengok apa munasabah kita punya perkampungan kat sini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika. Kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل
أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك